guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Perkembangan terkini, ya, isu seorang ahli parti PAS yang menggemparkan seluruh negara, sahabat-sahabat semua, atas apa yang berlaku ya di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi hari ini ya saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan isu ini, dan dalam masa yang sama juga individu ini mengatakan masih sayangkan istrinya. Sudah begitu perlakuannya, mengaku lagi masih sayang. Apa sebenarnya yang berlaku? Jadi tanpa buang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk membaca berita bersama dengan saya. Dan sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Semari kita ikuti berita terkini, berita gempa, berita panas. Suspek kes tembakan di KLIA disambung reman 5 hari. Ucap masih sayang kepada istrinya. Itu dia. Ucap dia masih sempat lagi ya diberi ucapan. Kalau sebelum ini katanya dia perlukan 7 peguam kah? 7 kah kalau tidak silap ya. Hari ini dia cakap dia masih sayang dengan istri beliau. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Seperti daripada Malaysia kini ya. Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini membenarkan proses sambung reman terhadap suspek yang melepaskan tembakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Sepang pada 14 April yang lalu. Selepas reman selama 7 hari yang dibenarkan mahkamah pada 16 April lalu berakhir, dan bagi pihak polis membuat permohonan sambung reman bagi meneruskan siasatan terhadap suspek. Magistrate Ahmad Safiq Aizat Nazri membenarkan reman terhadap Hafizul Hawari ya, berumur 38 tahun itu disambung selama 5 hari lagi bermula esok bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 8 ya Akta Senjata ya, penalti lebih berat 1971. Jadi terdahulu Hafizul tiba di Mahkamah Magistrate Kota Baru pada jam 8.35 pagi dengan memakai pakaian lokap dan dikawal ketat oleh pihak polis Diraja Malaysia. Ketika dalam perjalanan masuk ke bangunan mahkamah, dia masih beberapa kali mengungkapkan bahwa dia masih menyayangi istrinya. Suspek turut memberi salam dan berterima kasih kepada pihak media. Assalamualaikum katanya, saya masih menyayangi istri saya, Farah Muhammad Isah. Terima kasih katanya. Itu antara kata-kata ya daripada Hafizul ini sebelum dibawa masuk ya ke mahkamah untuk tindakan ya yang seterusnya. Itu dia sahabat semua. Satu kenyataan yang mengejutkan juga apabila beliau berkata bahwa dia masih sayangkan istrinya dengan apa yang dilakukannya. Berani lagi dia mengatakan perkara seperti itu. Jadi dalam perkembangan yang sama juga hari ini ya kita lihat ada perkembangan berkaitan dengan pengawal pribadi yang terkena tembakan. Hari ini beliau sudah pun sedar ya di hospital. Jadi kita ucapkan, kita bersyukur ya kerana beliau sembuh ya dengan begitu baik sekali, dan kita ucapkan tahniah juga kepada pihak doktor-doktor yang membuat pembedahan ya ke atas beliau. Hari ini pengawal pribadi ini telah pun sedar ya, yang mana sebelum ini cedera parah ya akibat terkena dengan tembakan ketika melindungi majikannya dalam insiden di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Lepas ya sudah sedar 2 hari yang lalu. Istrinya Siti Noraida Hassan berumur 38 tahun berkata, keadaan Muhammad Nur Hadid katanya lebih dikenal sebagai along yang menerima rawatan di hospital Saibaya ketika ini semakin pulih. Dia sudah sedar, pihak hospital telah hentikan pemakaian alat pernapasan pagi tadi, dan suami dah boleh bercakap sedikit katanya kepada bernama semalam. Insiden pada kira-kira jam 1.30 pagi pada 14 April lepas tu menyaksikan seorang lelaki melepaskan 2 das tembakan, dan satu daripadanya telah terkena mangsa yang juga pengawal pribadi, isteri kepada suspek, juga ahli kepada sebuah parti PAS. Suspek yang berumur 38 tahun yang melarikan diri selepas kejadian kemudian ditahan polis di Kota Baru Negeri Kelantan pada 15 April. Ya, Mahkamah Magistrate Kota Baru membenarkan permohonan polis ya untuk mereman lelaki selama 7 hari dan dari 16 hingga 22, dan bagi membantu siasatan kes itu mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api penalti lebih berat dan Seksyen 8 Akta Senjata. Dan seperti yang kita maklum juga hari ini
ya pihak polis telah pun memohon untuk disambung reman selama 5 hari lagi. Jadi tahniah kita ucapkan ya kepada pihak polis yang begitu tangkas ya di dalam melakukan ya tanggungjawab mereka, walaupun individu ini sedang melarikan diri, tetapi dengan pantas pihak polis ya berjaya menangkap individu yang dikehendaki dan juga sangat berbahaya ini. Jadi itu antara perkembangan ya berkaitan dengan isu Alipas yang menggemparkan seluruh negara di KLIA. Jadi sebelum saya akhiri, menarik juga untuk saya kongsikan sahabat semua, ini untuk makluman kita ya, supaya kita berhati-hati dengan apapun jenis ya perniagaan, mungkin pekerjaan di luar sana, karena semua ini ya boleh menyebabkan kita tertipu, seperti mana seorang kontraktor ini dikatakan rugi lebih 600.000 ya, ditipu syarikat pelaburan yang tidak wujud. So ini yang saya katakan, berhati-hati ya dengan apa yang kita lihat, sebab apa yang kita tonton, video, apa semua yang ada di media sosial itu bukan semuanya benar. Jadi seorang kontraktor kerugian sebanyak Rp625.577 selepas ditipu sebuah syarikat pelaburan yang tidak wujud. Ketua Polis Terengganu, Datuk Masli Mazlan berkata, kejadian itu bermula pada 1 Januari lepas apabila lelaki berusia 41 tahun itu dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp yang mengandungi tips serta informasi berkaitan dengan saham Malaysia. Masli berkata, mangsa yang tertarik dengan testimoni kejayaan pelabur saham yang turut dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp itu kemudiannya bertindak mendaftarkan diri menerusi platform yang diberikan syarikat berkenaan pada 6 Februari lepas. Jadi selain maklumat berkaitan saham, kumpulan WhatsApp itu turut diselitkan dengan testimoni pelabur yang kononnya telah menerima keuntungan yang lumayan. Syarikat juga menawarkan untuk menanggung 75% kerugian sekiranya pelaburan saham dibuat mengalami kerugian. Ya, dalam modus operandi suspek untuk mengaburi mangsa bagi membuat pelaburan yang tidak wujud, katanya dalam kenyataan hari ini. Jadi menurut Masli lagi, mangsa yang terpedaya telah memindah wang sebanyak 625.577 ke akaun syarikat itu bermula 17 Februari lepas. Bagaimanapun, 6 April lepas, mangsa mendapati dia telah dikeluarkan daripada kumpulan WhatsApp berkenaan dan kumpulan tersebut juga didapati sudah tidak aktif. Mangsa buat laporan polis pada 16 April lepas telah gagal menghubungi pihak syarikat. Jadi polis sehubungan itu menasihati orang ramai supaya membuat semakan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang pelaburan dengan mana-mana syarikat, katanya. Itu dia sahabat semua, berhati-hati seperti yang saya katakan. Bukan semua yang kita dengar, bukan semua yang kita nampak, tonton itu ada semuanya benar ya. Semua sekarang ini begitu canggih sekali dengan pelbagai modus operandi ya digunakan untuk menipu dan juga memperdaya ya sesiapa saja. Jadi berhati-hati, mungkin Anda pernah mengalaminya ya, berhati-hati ya dengan perkara seperti ini. Jadi terima kasih sahabat semua, sampai di sini saja perkara pertama tadi, perkembangan isu Ali Patipas ini yang menggemparkan. Bagaimana pandangan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.